Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk sains-sains Pak Bijak, kali ini awak akan belajar bertemu kembali dengan Ustazah Hasminda. Okey, tajuk kita yang pertama ialah kemahiran proses sains. Okey. Dalam kemahiran proses sains, dia ada beberapa bahagian. Yang saya nak fokuskan untuk hari ini ialah yang pertama ialah proses sains memerhati. Proses sains memerhati ialah kita gunakan deria yang terlibat untuk menghimpun maklumat tentang objek atau fenomena. Fenomena ini ialah kejadian. Okey. 5 deria yang awak dah belajar iaitu penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Okey, untuk deria penglihatan, okey, semua orang kita menggunakan mata untuk melihat, okey, menggunakan telinga untuk mendengar, menggunakan hidung untuk menghidu untuk deria bau, menggunakan lidah untuk merasa rasa masam, manis, menguru, okey, dan tangan untuk deria sentuhan. Okey, seterusnya, okey, cuba tengok gambar ini. Okey, ini ialah gambar aiskrim. Okey, apa deria yang terlibat dalam proses mengerti? Kita menggunakan mata. Okey, kita akan lihat. Okey, aiskrim ni ada warna-warni, ada coklat chip atas dia. Okey, itu maksudnya kita menggunakan mata, iaitu deria penglihatan. Okey, kita gunakan lidah untuk merasa. Apa rasa aiskrim ni? Manis ke? Pahit ke? Okey, itu maksudnya deria. Kita menggunakan lidah untuk merasa dan kita gunakan tangan untuk sentuh. Okey, aiskrim ni sejuk rupanya. Okey, itu maksudnya deria yang terlibat dalam memerhatikan gambar aiskrim. Ada yang tak terlibat. Okey, kita tak menggunakan deria pendengaran sebab aiskrim tidak menghasilkan bunyi. Okey, cuba tengok alat muzik ni pula, iaitu gitar. Apa deria yang terlibat dalam proses memerhati ini? Okey, kita menggunakan mata. Okey, kita akan lihat. Okey, gitar ini berwarna hitam, bentuknya sekian-sekian. Okey, bila kita petik dia menghasilkan bunyi. Okey, maksudnya kita juga menggunakan deria pendengaran, dan bila kita sentuh, okey, kita akan rasa apa benda ni? Kita akan rasa gitar ni keras ke lembut. Okey, gitar ini biasanya keras. Okey, itu semua deria yang terlibat dalam proses memerhati. Okey, seterusnya kita akan proses mengelas. Proses yang kedua ialah proses mengelas, iaitu mengasing dan mengumpulkan apa-apalah bahan hidup ke bahan bukan hidup ke mengikut ciri yang sama atau berbeza. Okey, yang saya dah bagi contoh ini ialah contoh tumbuhan. Kita boleh sekelaskan atau asingkan tumbuhan tu dalam cirinya, iaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Kita boleh asingkan juga tumbuhan mengikut akar tuncang ke, akar senari ke, akar seraput ke. Okey, macam tu Okey, dalam tumbuhan berbunga yang kita belajarlah apa-apa tumbuhan yang berbunga seperti bunga mawar, bunga raya. Okey, tumbuhan tak berbunga seperti pakis-pakis, lidah buaya. Maksudnya mengelas ni kita mengumpulkan dan kita akan membezakan ikut ciri yang sama ke atau berbeza. Macam awak nanti kalau sekolah macam biasa dalam kelas ni kita dah boleh bezakan. Okey, itu kita kelaskan ikut siapa pakai kopiah, siapa pakai tudung. Itu maksudnya kita membezakan mengikut ciri yang sama atau berbeza. Itu ialah bagi proses mengelas. Kita letakkan dalam kumpulan mengikut ciri yang sama atau berbeza. Okey, seterusnya ialah proses mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor ialah kita membuat pemerhatian secara kuantitatif menggunakan nombor. Kuantitatif ni apa-apa yang boleh diukur. Maksudnya kita ukur dan kita menggunakan nombor. Contohnya kita nak timbang beras kita. Okey, berapa kilogram. Okey, itu maksudnya kita timbang beras tu kita dapat berapa kilogram. Okey, itu maksudnya mengukur dan menggunakan nombor. Okey, contoh di bawah yang saya bagi ialah jadual menunjukkan keputusan larian 100 meter bagi 3 murid 4 cemerlang. Okey, contohnya, okey, ini nama muridnya. Okey, berapa masa yang diambil? Maksudnya keputusan larian ni, okey, 3 orang ni kita dah ukur dalam bentuk yang kita menggunakan unitnya ialah masa. Itu maksudnya kita mengukur dan menggunakan nombor. Okey, contoh lain ialah macam ni. Okey, ini juga sama. Panjang pensel ini ialah 13 cm. Maksudnya
satu batang pensel ini kita ukur menggunakan pembaris bermula daripada nombor sifar kat depan ni. Okey, bila kita ukur, okey, panjangnya ialah 13 cm. Maksudnya unit yang sesuai untuk bagi mengukur panjang pensel ini ialah sentimeter. cm ini ialah sentimeter. Okey, ataupun kita menggunakan juga dawan sebagai ganti pembaris. Okey, maksudnya kita menggunakan klip kertas. Okey, berapa klip kertas yang menggambarkan sebatang pensel ni? Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 5 klip kertas ni mewakili sebatang pensel. Itu maksudnya kita ukur dan kita persembahkan semula dalam bentuk nombor. Kita lepas ni awak buat jadual ke, carta ke, itu maksudnya kita menggunakan nombor. Okay, seterusnya ialah proses membuat inference. Inference ialah kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tak benar. Dan dia juga boleh proses seterusnya ialah meramal. Membuat jangkaan berdasarkan perhatian, pengalaman lalu atau data. Membuat inferencing contohnya macam ni. Okey, contohnya ada kawan awak tak datang sekolah. Maksudnya kita akan cari sebab kenapa tak datang. Kita tak tahu yang mana benar atau tak benar. Tetapi apa kesimpulan awalnya. Okey, contohnya apa tadi? Okey, contohnya kenapa murid itu tak datang? Kita cakap, oh dia demam kot. Okey, bila cakap demam tu, itu adalah kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tak benar. Kita tak tahu lagi sebab sebenarnya, tapi kesimpulan awal juga. Meramal ni kita jangka je. Okey, contoh. Oh, agaknya minggu depan siapa yang tak datang sekolah? Contohnya awak kata je, oh Ramli. Itu adalah ramalan awak. Berdasarkan sebelum ni dia banyak tak datang sekolah. Itu maksudnya berdasarkan pengalaman ataupun data yang lepas-lepas. Itu maksudnya proses meramal. Okey, saya bagi contoh ya. Okey, tengok tumbuhan ni. Tumbuhan ni terletak dalam kotak hitam walaupun ada cahaya matahari. Okey, ramalkan apa yang akan berlaku kepada tumbuhan tersebut selepas seminggu. Kalau tak dapat cahaya matahari, tumbuhan tak boleh hidup dan tumbuhan akan mati. Okey, apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan tumbuhan tersebut hidup subur? Okey, keluarkan tumbuhan tersebut dari kotak hitam dan letakkannya di luar rumah sebab kotak hitam ni menghalang dia mendapat cahaya matahari. Okey, itu proses yang kita dah belajar ni ya. Iaitu proses memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference dan meramal. Saya ajar dulu 5 kemahiran ni. Kalau tak faham, boleh tanya Ustazah dan sediakan latihan selepas ini. Okey, berjumpa di lain kelas. Terima kasih. Assalamualaikum.